Assalamualaikum, nama saya Nur Hidayah binti Zainal. Saya akan membentangkan ulasan artikel saya terlebih dahulu, kemudian baru tentang kajian mengenai tokoh ilmu kimia yang setelah saya pilih. Artikel saya bertajuk John Dalton yang ditulis oleh Profesor Alan. Sekarang saya akan menceritakan sedikit tentang latar belakang penulis. Penulis ialah bernama Profesor Emeritus Dr. Alan Eglin Hiscox Emery, merupakan salah seorang daripada ahli genetik perubatan. Beliau juga merupakan pengarang teks genetik yang terpenting dalam dunia. Seterusnya, beliau juga merupakan salah seorang daripada rakan kehormat dalam 10 badan persatuan. Antara persatuannya ialah Royal Society of Medicine dan Royal Society of Art. Beliau juga merupakan ketua penasihat ilmiah di Pusat Neuromuscular Eropah. Penulis juga merupakan orang pertama yang menggambarkan bentuk distrofi otot yang kini juga dikenali sebagai Emery-Dreifuss Muscular Dystrophy, dan protein yang rosak yang dinamakan emerin juga dinamakan bersempena dengan nama beliau. Seterusnya, antara karya penulis ialah Principles and Practice of Medical Genetics, Psychological Aspects of Genetic Counseling, buku tentang Muscular Dystrophy, seterusnya An Introduction to Recombinant DNA in Medicine, dan banyak lagi karyanya. Okey, seterusnya saya akan menceritakan sedikit tentang ringkasan artikel. Artikel ini menceritakan tentang sejarah penemuan penyakit rabun warna yang telah ditemui oleh seorang saintis yang bernama John Dalton. Saintis ini bukan sahaja mahir dalam bidang kimia, malah juga merupakan seorang Quaker dan juga seorang ahli fisiologi. Artikel ini banyak menceritakan tentang sains bukan fiksyen yang mana padat dengan maklumat dan menceritakan tentang ilmu dan peradaban manusia. Seterusnya, artikel ini juga menceritakan pencapaian yang telah dianugerahkan kepada John Dalton dan penemuan teorinya seperti teori atom John Dalton, hukum John Dalton dan Daltonisme. Meskipun penulis tahu bahawa John Dalton sangat terkenal dengan teori atomnya, namun penulis berpendapat bahawa penemuan pertamanya mengenai penyakit rabun warna juga merupakan satu penemuan yang sangat terpenting dalam sejarah hidup John Dalton. Seterusnya, tentang kritikan artikel. Artikel ini mempunyai kekuatan yang tersendiri dan terdapat sedikit kelemahan. Yang pertamanya ialah kekuatan artikel ini ialah kerana sangat berinformasi dan mempunyai fakta yang sangat menarik kerana mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Seterusnya, terdapat sedikit kelemahan dalam artikel ini, iaitu penulis hanya mengambil pandangan ahli falsafah Yunani sahaja. Tetapi padahal terdapat banyak lagi ahli falsafah lain yang turut memberikan pandangan mereka tentang penyakit rabun warna ini. Namun begitu, artikel ini dapat memberi sumbangan kepada masyarakat agar tidak memperkecilkan mereka yang menderita kecacatan penglihatan rabun warna ini. Seterusnya, impak yang dapat memberi kesan terhadap masyarakat. Yang pertama sekali ialah dapat memberi pembaca ilmu pengetahuan terutamanya dalam ilmu sains. Seterusnya, dapat memberikan kesedaran kepada pembaca agar tidak memberikan layanan yang kurang kepada golongan rabun warna ini. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan tentang penerangan saya mengenai kajian tokoh ilmuwan kimia kami. Yang kumpulan saya telah pilih ialah tokoh ilmuwan dalam bidang kimia. Saya memilih saintis John Dalton. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan sedikit tentang biodata John Dalton. Okey, ini rupa beliau.
Ayahnya bernama Joseph, ibunya bernama Deborah Greenough. Kedua-dua mereka ini daripada kalangan Quaker. Quaker ni macam orang kuat agama, macam keluarga John Dalton sendiri. Mereka beragama Kristian, so mereka macam kuatlah dalam menyampaikan tentang Kristian, macam tu lebih kurang. Beliau lahir pada tahun 1766, 6 September di Eaglesfield, England. Beliau meninggal 2 Julai 1844 di Manchester, England. Beliau bukan sahaja mahir dalam bidang kimia, malah juga mahir dalam bidang fizik dan meteorologi. Seterusnya, sumbangan John Dalton. Baiklah. Sumbangan John Dalton sangat besar bukan sahaja kepada masyarakat terdahulu maupun saintis, malah juga kepada masyarakat kini. Antara sumbangannya ialah tentang penemuan teori atom. Kini teori atom dikenali sebagai teori atom John Dalton. Beliau dapat menjelaskan tentang atom mempunyai jisim relatif untuk pelbagai jenis unsur dan setelah itu beliau mula dikenali sebagai bapa kimia. Penerbitan jadual pertama mengenai unsur berkala dan jisim atom relatif telah diterbitkan sendiri oleh John Dalton. Pada waktu itu, jadual tersebut hanya mengandungi 6 unsur berserta dengan hidrogen sahaja. Baiklah, seterusnya sumbangan seterusnya ialah beliau dapat menemukan tentang penemuan penyakit raba warna. Meskipun penyakit itu pada waktu itu masih belum dibincang secara rasmi ataupun dikaji secara saintifik, namun John amat yakin bahawa beliau dan abangnya mengalami warna. Yang mana kini penyakit ini juga orang Inggeris menggelarnya sebagai daltonisme. Malah beliau juga sempat mendermakan kornea matanya selepas kematiannya kepada pihak perubatan bagi meneruskan lagi kajian ini untuk mengukuhkan lagi kesahihan teori daltonisme ini. Sumbangan beliau seterusnya ialah dari segi teori undang-undang gas. Beliau dapat menjelaskan undang-undang gas atau juga dikenali sebagai hukum tekanan separi ini tentang jumlah tekanan campuran gas yang ideal sama dengan jumlah semua bahagian tekanan gas individu yang hadir dalam campuran. Dan beliau berpendapat bahawa di mana tekanan yang diberikan oleh setiap gas dalam campuran tidak bergantung pada tekanan yang diberikan oleh gas yang lain. Dan hukum ini juga dikenali sebagai hukum Dalton. Seterusnya, tentang kontroversi. Sebenarnya John Dalton ni bukanlah saintis yang bermasalah semasa hayatnya, namun terdapat beberapa titik kecil kesalahan yang dijumpai oleh saintis selepasnya setelah melakukan kajian yang lebih mendalam. Seperti John Dalton berpendapat bahawa atom terdiri daripada zarah-zarah kecil yang boleh dipisahkan. Namun setelah zaman berganti zaman, saintis selepasnya terus melakukan kajian yang lebih mendalam tentang atom ini. Mereka mendapati bahawa atom terdiri daripada zarah-zarah kecil yang tidak boleh dipisahkan sebenarnya. Seterusnya, John Dalton juga tidak dapat menemukan isotop dalam atom, sesuatu unsur. Namun begitu, teori unsur-unsur atom ini yang ditemui oleh John Dalton sangat kuat dan masih digunakan dan dirujuk sehingga kini. Baiklah, sebagai kesimpulannya dan keseluruhannya, saya mendapati kajian ini amatlah penting dan berguna sehingga kini kerana kini para pakar berjaya mencipta kanta mata khas untuk menambah kekuatan warna dan yang mana cermin mata ini khas untuk golongan yang raba warna. Seterusnya, kita semua dapat mengenali dan menghargai kehebatan
ahli-ahli cendekiawan seperti John Dalton dan dapat mengenali bakat dan kehebatan beliau sebab bukan sahaja sebagai seorang ahli kimia, malah beliau juga hebat dalam bidang falsafah dan fizik. Yang terakhir, kita juga dapat menghargai penemuan teori beliau, contohnya dengan menamakan nama teori tersebut dengan menggunakan nama beliau seperti teori atom John, Dalton, Daltonisme dan hukum Dalton. Baiklah, itu sahaja dari pada saya. Sekian, terima kasih.